elektronik punya bidang lah. Okey, so biasanya daripada 10 volt convert jadi 9 volt. Okey, ataupun daripada 24 volt nak convert daripada akan convert kepada 5 volt. Okey, to DC to DC. Signal dia tetap DC to DC. Maksudnya daripada DC type, okey, contohnya 10 volt. So dia punya output, okey, still DC type tapi 5 volt. Okey, ataupun sebaliknya, boleh, dua-dua boleh. Sama ada dia boleh nak step down ataupun step up. Okey, bila kita step down kita panggil regulators lah. Okey, regulator maksudnya 10 kepada 5 volt. Tapi kalau input dia adalah 5 volt, okey, contohnya input 5 volt, output 10 volt. So ini kita panggil converters. Okey, converter step up. Okey. Okey, sekejap . Okay, ini adalah block diagram untuk power supply. Okay, ini adalah block diagram. Okay, ini basic. So ini kena hafal lah senang kata. Okay, kena hafal. Okay, senang kata dia punya block diagram ni ending dia dekat sini lah. Okay, load ni kita punya output lah. Okay, load ni senang kata kita punya output. Okay, ni output kita, tak kisahlah. Okay, you nak sambung dekat LED ke, nak sambung pada handphone, nak sambung kepada apa-apa device elektronik. Okay, so kat sini output dia. So output ni depend pada berapa voltage yang diperlukan. Okay, so kalau 9 volt, 9 volt lah. Okay, kalau 5 volt, 5 volt lah. Okay, so starting daripada sini, okay, daripada AC supply kita. Okay, so kalau kita ni Malaysia TNB lah standard dia. Tak ada company lain seperti TNB. So 240 VAC. Okay, so dia masuk power supply punya circuit. Okay, transformer. Okay, transformer. Transformer ni biasanya step down lah. Okay, step down lah. In case dalam elektronik appliance ni sama ada equipment ke, kebanyakan ni memang akan jadi step down sebab kita nama pun power supply. So memang nak convert daripada AC to DC current. Of course lah dia punya amount of current tu akan decrease lah. Okay, akan decrease. So transformer you all dah belajar. Okay, so katalah daripada 240, so dia boleh convert lah step down. So mungkin kat sini akan jadi 60 volt AC, still AC lagi . Cumanya dia akan step down kan. So daripada 240 dia akan kurangkan, dia akan reducekan. Okay, 60 volt AC, so still AC. So lepas keluar daripada rectifier punya block, okay, rectifier punya circuit, so tengok balik unit 1 dan unit 2. Okay, macam mana design rectifier. So ada 4 diode . Okay, ada 4 diode. So in case case ni kita tengok signal ni, kita tahu dia punya circuit ni adalah full wave rectifier. Okay, full wave. So kita ada half wave dan juga full wave. Okay, so ni full wave lah. So remind balik, kalau half wave dia akan jadi macam ni lah. Okay, so dia akan jadi macam ni. So yang ni adalah full wave. Okay, full wave. So lepas tu dia masuk pada block filter. Okay, pada block filter nanti kita akan tengok apa yang ada circuit apa yang ada dalam setiap block ni. So rectifier of course lah, diode. Ada 4 diode. Filter ni daripada kapasitor. Okay, so ni selepas keluar filter dia punya waveform akan jadi macam ni. Kita panggil ripple lah kebiasaannya. Okay, so dia macam mana dia boleh produce waveform macam ni. So selepas daripada filter, so output dia akan jadi macam ni. Waveform dia akan jadi macam ni. Okay, kalau kat oscilloscope actual punya waveform kita akan nampak macam ni lah. Okay, so selepas IC regulator, so kita akan dapat DC current. So straight line saja. Tak kisahlah 9 volt ke 10 volt ke. Okay, so ni direct current. Bila DC memang dia straight, dia tak ada waveform sinus ke triangle ke, tak ada. So dia memang straight line saja. Okay, straight line. So memang stable lah, 9 volt saja. Okay, itu maksud. Okay, ada soalan setakat ni?
Ada yang nak tanya apa-apa? Ada soalan? Ada tak? Tak ada? Tadi nampak macam okey. Okey, semua dah masuk Okey, seterusnya. Okey, ni circuit diagram inside for each block. Okay, so just now I show you the block diagram of power supply. So transformer basically semua orang tahulah macam mana dia punya circuit tu, transformer je simbol dia. So still 2340 input. Okay, so kalau step down ni dia akan kurangkan lah. So kalau case ni dia turun jadi sampai 12 volt. Okay, 12 volt. Tapi dia punya signal still dalam AC lagi. So kat sini dia punya signal AC lagi. Okay, jadi bila masuk rectifier circuit, okay, rectifier circuit. So kalau kita letak probe kat sini, okay, letak probe kat sini dekat kita punya oscilloscope. So kita akan dapat waveform dia full wave rectifier punya signal. Okay, maksudnya negatif, waktu negatif cycle dia still on lah. Okay, so D1 dan D2 on. Waktu reverse D3 dan D4 on. So dapat sentiasa forward. Okay, so selepas filter filter terdiri daripada kapasitor. Okay, ni filter lah ni. Okay, ni filter. Okay, maksudnya dah smoothkan dia punya waveform. So apa yang berlaku? So bila kat sini, kalau kita probe dengan oscilloscope, dia akan dapat waveform macam ni. Okay, macam tu lah. Dia akan dapat macam ripple. Dia maksudnya dia kenapa dia boleh dapat macam ni? Sebab kapasitor ni fungsi dia charge dan juga discharge. Okay, jadi bila seolah-olah dia akan jadi macam ni lah gambaran dia. Ni waveform asal. Waveform asal ni maksudnya waveform input daripada filter. Okay, jadi bila dia masuk saja kapasitor, so bila current tu flow pada kapasitor, so nanti dia akan jadi macam ni. Okay, dia akan jadi macam ni. Jadi nanti yang ni dia akan eliminate. Okay, dia akan eliminate signal yang bawah ni. Yang bawah ni dia eliminate. Jadi nanti yang tinggal jadi yang bahagian atas ni lah. Okay, so maksudnya kat sini dia akan mula develop, dia akan mula produce DC signal. Tapi belum straight line saja. Okay, belum straight line lagi. Dia akan jadi macam ni. Okay, dia akan jadi macam ni. Okay, so selepas tu dia akan masuk block regulation punya block. Okay, regulation punya. So kat sini famous dia biasanya kita akan guna IC lah, dia punya IC regulator. Okay, so banyak jenis IC regulator. So kat sini yang perlu concern sekali. Okay, ni part yang antara part yang paling penting sebab kat sini dia akan start convert jadi DC current. Berapa voltage yang kita nak. Sama ada 5 volt, 9 volt, 10 volt, terpulang lah 12 volt. Boleh setting, tak ada masalah. Okay, boleh setting. Okay, so contoh katalah kita nak 9 volt saja. Okay, so kita kena cari IC regulator ataupun kita panggil biasanya voltage regulator punya IC lah. Okay, so kat sini, so circuit ni kita akan pasang lah. So dalam case ni kita guna 7805. Okay, ni salah satu contoh salah satu contoh. Actually many types of voltage regulator IC. Okay, from any manufacturer. Okay, banyak manufacturer yang buat IC regulator ni, banyak jenis. So antara nak mudah kita faham dia, okay, kalau kita nampak 7805 ni, okay, ni kita nampak kod belakang dia 05, okay, bermaksud dia punya output dia ni ialah 5 volt. Okay, tapi tak semestinya okay, tengok bila kita beli IC regulator, so kita tengok apa kod dia dan kita tengok datasheet lah. Okay, kita tengok datasheet kat manufacturer tu dia siapa. So dapatkan refer datasheet, so kat situ kita boleh tahu. So kebiasaannya manufacturer, mana-mana manufacturer dia akan kod macam tu. Okay,
So kalau 7809, okey. So kita tahu yang ni adalah 9 volt punya output. Okey, 9 volt punya output. Okey, ni belum sambung kepada mana-mana lah. So kalau kita sambung, so seolah ni akan jadi supply kepada equipment kita. Jadi kalau kita sambung kepada LED contohnya, letak satu resistor, letak LED. Okey. So dia menyala lah. Okey, dia menyala lah. Tapi kalau awak sambung kepada circuit yang lebih daripada 5 volt, so maksudnya circuit tu tak boleh on. Okey, dia tak support. Okey, dia tak support. So awak kena tengok device tu. That's why dia kata power supply ni digunakan untuk spesifik DC current lah. Okey, so tengoklah apa circuit yang nak digunakan tu, berapa volt yang diperlukan. Okey, ada soalan setakat ni? Ada soalan? Tak ada? Tak ada Okey, clear boleh faham Sebab ni akan keluar final exam ni. Okey, final exam atau final assignment topik ni. Tapi topik ni semua teori lah. Tapi ada calculation sikit unit 6 ni, ada calculation di bahagian hujung nanti. Okey. Okey, ni dia punya description dia lah. Okey, explanation setiap blok yang saya terangkan tadi. Okay, transformer ni apa, rectifier. Actually rectifier ni dah belajar dah masa unit 1, 2 tu. Okay, transformer pun dah belajar masa semester 1. Okay, transformer. Okay, so itulah kita cuba remind balik lah. Okay, remind balik. Okay, so transformer ni dia akan change amplitude AC kepada suitable value. Okay, contohnya ni basic transformer lah, basic transformer. Okay, so 240 ni memang standard lah. Okay, AC. So depend pada transformer tu. Okay, ada setengahnya dia akan convert jadi 60 volt. Okay, ada setengahnya 90 volt. Ada setengahnya mungkin jadi 12 volt pun ada. Okay, so depend pada transformer. Okay, jadi bila kita nak beli transformer, nak buat projek ke apa, so kita akan tengok. Kita cakap, okay, kita nak step down transformer. Okay, berapa voltage. Okay, pada secondary punya side, berapa voltage yang kita nak. Okay, itu transformer. So rectifier, semua orang tahu. So ada 4 diode. Okay, ni rectifier. Okay. Okay, ni adalah rectifier. So study balik lah rectifier punya function ni macam mana. So dia akan convertkan daripada signal AC. Okay, so dia akan jadi full wave rectifier. Okay, full wave. Maksudnya waktu negative cycle pun kita punya circuit still on. Okay, so dia tak reverse. Okay, dia tak reverse. Ni unit 1 dan 2 lah. So kalau lupa tengok balik. Okay, filter ni yang baru. Okay, you all tak pernah jumpa. Okay, filter ni kalau ikut circuit yang ni, kita nampak dia letak satu kapasitor kat sini. Okay, kadang-kadang ada setengah power supply dia boleh letak 2. Boleh, tak ada masalah. Dia boleh letak lagi satu kapasitor kat sini pun boleh. Okay, ada setengah dia letak satu saja. Ada setengah letak 2. Okay, tak ada masalah lah. Okay, so filter ni apa, dia nak remove fluctuating component from the output of the rectifier. Okay, so dia nak remove. Okay, so dia remove yang mana? So dia remove yang bawah ni lah. Okay, bawah ni dia nak remove semua soalan ni. Okay, that's why nanti ending dia akan dapat macam ni. Okay, sebenarnya yang ni sinus ni. Okay, full wave punya sinus. Okay, tapi dia akan buang. Okay, voltage regulator. Okay, kat sini baru starting dia akan jadi constant supply. Okay, so ni time samalah volt. Okay, so katalah 9. So jadi DC current. Jadi asal dia, V input asal daripada AC. Okay, 240. Okay, so dengan masuk setiap blok tadi, setiap stage. Okay, last ending dia akan dapat 9 volt. Okay, jauh gap dia daripada 240. So boleh dapat 9 volt, 5 volt, even
3 volt pun boleh dapat. Okey, 3 volt pun boleh dapat. Okey, capacitor filter. Okey, capacitor filter. So VRMS, V ni kita dah belajar dulu unit 2. Okey, VRMS punya VRMS punya formula. Okey, so siapa lupa tengok balik VRMS ni kedudukan dia di mana. Okey, so VRMS adalah di sini. Yang kedua ni, okay, ni VRMS. Okey, maksudnya dia tak lebih daripada V maksimum lah atau V peak kita. Kalau kita tap pada, kita probe dekat kita punya circuit. Okay, so the capacitor will charge and discharge during a full cycle of the AC input. Okay, dia letak kapasitor ni. Okay, kapasitor ni memang fungsi dia bila kita letak saja dekat kita punya circuit, so dia akan charge dengan discharge. Okay, dia akan charge dengan discharge. So discharge waktu bila? Waktu dia nak pergi ramp down punya supply. Okay, ramp down punya supply. So nanti akan tengok macam mana. Okey, ni contoh kenapa dia boleh akhirnya dia boleh dapat waveform macam ni. Okey, kenapa? Okey, jadi basic dia bila kita letak kapasitor kat sini. Okey, letak kapasitor. Okey, so kalau ikut power supply tadi sebelum masuk filter, okey, output daripada rectifier waveform dia adalah macam ni. Kita dapat full waveform. Okey, so selepas keluar filter dia akan dapat macam ni. Okey, kenapa boleh jadi macam ni? Okey, kita tengok. So apa yang berlaku bila ada kapasitor? So kapasitor ni dia akan charge dan juga discharge. Okey, bila dia charge ketika daripada 0 volt AC signal ni, okey, nak ke maksimum. Okey, kita boleh panggil Vmax atau Vpeak lah. Okey, tak ada masalah. Dua-dua boleh pakai. Jadi kita faham maksud waktu. Okey, waktu dia nak ramp up ni, okey, waktu ni kapasitor charge. Okey, waktu ni kapasitor charge. So apa yang berlaku pada kapasitor? Okey ni. Ni yang berlaku pada kapasitor. So bila kita tap dekat kapasitor ni, so ni yang berlaku. Okey, ni yang berlaku T0. So dia follow, dia mula charge. Okey, dia charge. Okey, tapi bila V maksimum ni katalah V pin ni katalah contohlah kat sini adalah 24 volt contohlah okay, 24 volt. So 24 dia mula drop. So bila dia drop, kapasitor ni akan mula discharge. Okay, itu memang dia punya karakteristik, kapasitor punya karakteristik. So bila selepas 90 degree ni, okay, ni 90 degree 90 degree. Okay, so bila dia ramp down, okay, dan pergi sampai ke negative cycle sampai T2 okey. So kat sini dia discharge. Jadi sampai T2 ni dia discharge. Nampak? Discharge. Dia tak boleh naik lagi. Tapi kalau V pin ni ada tinggi lagi, so kita punya kapasitor ni dia akan charge lagi, naik lagi. Tapi disebabkan sampai 24 volt dia drop, 24 volt dia drop. So bila dia drop, kita punya kapasitor mula discharge. Discharge dia perlahan lah. Slowly dia akan decrease dia punya charging. Okay, so charge dia akan decrease. Okay, sampai bila? Sampailah dia nak ramp up balik. Sebab dia AC signal kan, so dia continuous lah. So waktu T2 ni, okay, T2 ni nak ramp up balik lah. Nak ramp up balik. Nak pergi kepada 24 volt. Okay, 24 volt. So waktu ni, okay, so waktu ni apa berlaku? Kita punya signal ni nak charge balik. Okay, nak charge. Okay, so tak sempat nak charge lama. Okay, dia punya AC input ni nak ramp down balik. Okay, ramp down balik. Jadi dia pun discharge lagi, discharge. Sampai bila? Sampai T3 lah seterusnya. Okay, T3. Okay, sampai negative cycle naik separuh. Okay, lebih kurang dalam the middle of AC input lah, positive cycle tu. So kat situ dia akan charge balik. Jadi tak sempat nak charge lama lagi. So dia punya signal ramp down balik.
Dia dah mula ramp down balik. So decrease. So dia pun follow. Dan benda ni berulang lah. That's why dia punya ending dapat waveform macam ni. Okay, faham Ada soalan nak tanya? So, kalau itu dari segi nak mudah faham lah. Okay, nak baca apa yang berlaku sama di sini. Initial charging of capacitor diode is forward bias. So happen only once when power is turned on. So yang B pun sama. The capacitor discharge. Okay, ketika mana bila positive alternation when the diode is reverse bias. Okay, so ni dalam keadaan reverse lah. So ni negatif kan. So bila negatif reverse lah. Okay, reverse off. Jadi off, discharge. Okay, discharge. Okay, sampailah dia turn on balik. Okay, this discharging occurs during the portion of the input voltage indicated by the solid blue curve. Okay, yang ni solid blue curve. Okay, so the capacitor charge back to peak of input when the diode become forward bias. Discharging occurs during the portion of the input voltage indicated by the solid blue curve. Okay, so sama saja. Okay, so boleh baca lagi lah kalau nak faham. Okay, ada soalan setakat ni? Ada soalan? Kalau nak tanya, tanya je. Tak ada, saya tak ada teori lah kan. Ini teori, memang teori je subjek ni. Okay, ripple voltage ni ialah dia punya persen ripple voltage dia berapa. Okay, so dapatkan ripple voltage. Macam mana nak dapatkan ripple voltage ni? Formula tadi lah. Okay ni, V bagi dengan set 2. So kita dapat VRMS. So kebiasaannya VRMS ni ialah below daripada V peak kita. Okay, V peak kita. So kita boleh bahagikan dengan DC voltage berapa, darab dengan 100, so kita dapat dia punya persen ripple. Okay, persen ripple. Okay, persen ripple ni senang kata maksudnya kalau kita tambah lagi kapasitor, okay, kita tambah lagi kapasitor contoh. Tadi circuit ni ada satu kapasitor. Okey, kita tambah lagi satu kapasitor ni. Okey, maksudnya dia lagi smooth lagi. Dia akan nak buat lagi smooth. Okey, kalau satu kapasitor mungkin dia punya signal macam ni lah. Okey, tapi kalau kita tambah lagi satu kapasitor, okey, so mungkin dia punya persen VRMS dia lagi rendah. Kecil je. Okey, so lagi smooth lah. Okey. Dan kalau kita tambah lagi silap-silap dia nak hampir kepada straight line. Okey, straight line macam tu. Tu seolah dia macam tu lah, dia punya function of capacitor. Okey, function capacitor. Okey, so kita tengoklah berapa persen. Okey, berapa persen ripple ni contoh. Calculate the ripple of a filter output having 20 volt DC component and 1.7. Maksudnya 1.7 bagi dengan 20. Dapat berapa? Ada siapa-siapa boleh kira? Berapa yang dapat? 1.7 bagi 20 darab 100. Berapa dapat? Depan, berapa persen? Lepas tu darab dengan 100. Berapa? 1.7 bagi 20. 8.5 ke 85? Dah darab. Okay, so 8.5%. Okay, maksudnya 8.5%. So maksudnya 8.5% ni bagus ke tak bagus? So kita nak ripple voltage ni persen dia besar lagi bagus ataupun lagi kecil ke lagi bagus? Agak-agak. Okay, so secara logiknya kita nak persen yang lagi kecil lah. Okay, lagi kecil lah. Contohlah kalau VRMS kita kat sini okay, katalah VRMS kita 2. Okay, 2. Okay, so rasanya kita bagi dengan 20. Cuba kita kira sama ada dia lagi besar ke atau kecil. So tengoklah. Okay, so
Kita tengok pada DC voltage juga value dia berapa. So kita dapat persen ripple voltage dia. Okay, ni direct current. Okay, so we can use the DC value of the waveform across the filter capacitor as VDC. Okay, VM tolak, VM ni sebenarnya V maximum lah ataupun V peak lah. Okay, tolak current DC part FC. F ni frekuensi, C ni capacitor. Okay, capacitor. Okay, voltage regulator. Okay, ni tajuk penting lah. Okay, voltage regulator ni salah satu topik yang penting. Okay, voltage regulator ni blok dia mana? Okay, blok dia adalah yang ni. Ni saja. Okay, ni. So ini awak punya rectifier. Okay, rectifier. Okay, ni ialah regulator. Okay, regulator, sorry. Saya nak reverse. Okay, regulator adalah di sini. So kebiasaan ni kita letak satu kapasitor kat sini lah. Kebiasaan ni. Okay, ni dipanggil regulator block. Okay, regulator block yang mana tadi? Yang ni. Ni IC regulator. Jadi selepas dapat ripple voltage tu, waveform, so dia akan masuk kepada voltage regulator punya block ataupun IC regulator punya block. Okay, kat sini yang akan tentukan berapa voltage output yang kita nak. Okay, so depend pada IC yang kita guna lah. So ada dua jenis. Satunya ialah yang jenis fix. Maksudnya fix, jawab beli IC. Okay, contohnya macam LM 7805. Okay, ni fix. Tak perlu letak resistor ke apa, tak perlu. So awak boleh beli IC ni, sambung straight saja. Okay, hanya letak kapasitor. Okay, kanan kiri. Okay, and then you sambung terus je. Tak perlu letak resistor ke apa, tak payah. So output dia memang dah fix 5 volt. Dan lagi satu cara, kita guna IC LM317 pun boleh juga. Okay. Okay, sekejap Okay, take file sekejap boleh? Take file sekejap
Okey, sambung balik. Okey, desktop nampak. Okey. So lagi satu, okey, ni voltage regulator LM317. Okey, ni yang akan kita gunakan dalam lab 4 lah. Okey, so nanti kalau balik college buat circuit, so circuit LM317 yang akan kita gunakan lah. Okey, kat mana yang mana kita perlukan R1 dan juga R2. Okey, so dia lebih complicated sikit. Cuma best dia, kita bila guna LM317 ni, kita boleh adjust V out yang kita nak. Kita boleh setting 9 volt, 12 volt, 15 volt. Okay, nak compare kalau kita beli yang dah fix punya output macam 78 tadi, dia tak boleh adjust. Maksudnya kalau awak beli IC regulator ni, so memang fix dah 5 volt. Tak boleh guna tiba-tiba awak nak jadikan 10 volt ke 9 volt, tak boleh. Pasal dia output dia memang 5 volt dah fix. Okay, tapi kalau kita beli LM317, okay, walaupun dia lebih kompleks sikit, tak kompleks sangat pun, just tambah lagi tambah 2 resistor saja. Okey. Kat sini kita boleh adjust V output dia. Okey, so kalau nak 5 volt kita boleh buat calculation dulu. V out 1.25 1 campur R2 bagi R1 ni yang ada punya formula untuk circuit ni Okey. So V out 1.25, okey, 1.5 kilo ohm 470 ohm. So 470 ohm ni kita boleh tetapkan dia. Okey, so kita boleh fixkan dia sebagai value yang tetap. So nak adjust voltage, kita boleh tukar R1 ni. So kalau R1 ni kita tukar value yang lain, so V out dia akan berubah. Okey, so kita kena kira lah. So berapa kalau kita nak dapatkan 10 volt, okey, so kita kena kira macam mana nak dapat R1 kat sini. Jadi V out kita set lah 10 volt. Okey, matematik biasalah. Jadi 1.25 1 campur, so ni R2 bagi dengan 40. So nanti kita dapat value R2. Okey, untuk 1.5 kilo ohm kita akan dapat 5.24. Okey, ataupun yang paling mudah method dia, kita boleh pergi calculator punya voltage regulator lah. Okey. So ni salah satu contoh website. Okey, calculator yang senang. Okey, yang guna LM317 sama saja R1 R2. Okey, jadi depend. Kalau awak kata R1 ni awak tetapkan 470 470 ohm. Okey. So tadi 1.5 K 1.5 kilo ohm. Okey, so kita calculate. So kita dapat 5.24. Maksudnya kita punya output kita nak 5 volt lah lebih kurang So 5 volt. Okey, jadi kalau kita kata nak 10 volt, okey, of course kita akan gandakan lah daripada 1.5 kilo ohm ni akan kita gandakan jadi 3 lah kan. Okey, lebih kurang 3 kilo ohm lebih kurang. Okey, kita boleh calculate untuk kita sebagai guideline kita boleh dapat tak? So 9.2. Tak cukup 10 volt, sikit lagi. Okey, kalau kita nak betul-betul accurate lagi, kita boleh buat 3.3 K. Okey, 3.3 K. Kita calculate, so kita dapat 10 volt output. Okey, jadi nanti R1 awak guna resistor 470 ohm, R2 3.3 K. So maksudnya nanti dekat kita punya circuit, okey, so dekat circuit ni, so kita tukar 1.5 kepada 3.3, so kita akan dapat output 10 volt. Okey, itu kelebihan LM317. So dia tak fix. Jadi kita boleh adjust berapa voltage output yang kita nak. Okey, faham Boleh? Ada soalan? Ada soalan setakat ni? Ada? Ada nak tanya apa? Tak ada. Okey. Senang je, tak susah. Okey, ni karakteristik untuk 3 terminal regulators. Okey, jadi yang IC tadi 7805, lepas tu kita ada LM317. Okey, beza 78 dengan 79 ni, okey, 78 ni ialah positif. Okey, maksudnya dalam keadaan
direct current positif. 79 biasanya kod untuk negative voltage. Okay. So kalau sini 5 volt, ini 7905 maksudnya negative 5 volt. Sebab ada certain equipment yang memerlukan negative signal, okay, ataupun negative supply untuk dia. Okay, ada juga. Okay, jadi tu semua. Cuma dia tak berapa familiar lah. So kebiasaan ni kita guna 78 punya series. Okay, so macam ni 7809 kita tahu dah dia adalah 9 volt. Okay, jadi terpulang lah, depend pada manufacturer ataupun depend pada designer, depend pada kita nak design project tu. Okay, IC yang mana kita nak guna, terpulang. Okay. Okay, VDC in. Okay, ni karakteristik voltage regulator. Okay, VDC in mesti sentiasa besar. Okay, apa maksud dia? Okay, kalau VDC in ni tiba-tiba lebih kecil daripada expected output yang kita nak, so menyebabkan kita punya circuit tu tak on lah. Okay, contoh kita punya circuit tu kita nak 5 volt contoh output. Okay, alih-alih input dia, okay, contoh ni regulator regulator tadi, okay, telah 7805 contoh, okay, 5 volt. So maksudnya input kat sini VDC dia mesti lebih besar daripada 5 volt. Okay, mesti lebih besar daripada 5 volt. So mesti dia 6, 7, 8, 9, 10 ke 11, even sampai 24 volt tak menjadi isu. Okay, dia punya output tetap 5 volt. Okay, so VDC in mesti lebih besar daripada 5. Tapi kalau tiba-tiba VDC in ni awak letak 3 volt, so 5 volt ni kat sini output dia akan jadi 0 volt. Ataupun sangat kecil lah, 1 point, mungkin tak boleh achieve 5 volt. Okay, jadi untuk dia trigger, okay, untuk dapatkan output ni 5 volt, so VDC ini mesti lebih daripada V drop out ataupun V out. Okay, so V out pun kalau depend jugalah, kerana 5 volt ni you ada connect dekat circuit lain. Mungkin paling simple kita letak satu LED lah. Okay, satu LED. Okay, so ni ada satu resistor. Okay, 5 volt ni bila dah lalu circuit ni, dia akan drop. 5 volt dah guna untuk resistor, dah guna untuk LED, of course daripada 5 volt ni kat sini dia akan kurang. So depend pada value resistor kat sini. Okay, daripada 5 volt, so kalau lepas daripada resistor ni, okay, mungkin value dia dah kurang, mungkin jadi 4.5, 4.8 macam tu. So dia dah drop. Okay, dia dah drop. Okay, so ni nak ceritanya berapa supply yang kita keluar daripada regulator 5 volt. Okay, so selepas daripada 5 volt ni, seolah dia jadi supply pula kepada circuit berikutnya lah, apa-apa circuit. Dan nak cerita itu cerita lain lah. Dan setiap circuit ni dia akan drop lah. Okay, 5 volt ni of course dia drop. Okay, dia drop. Kita nak cerita dia sampai voltage regulator saja. Okay, ada soalan sekat ni? Ada? Tak ada? So the unregulated input voltage must at all time be larger than the regulated output. So maksudnya unregulated ni maksudnya voltage sebelum masuk IC regulator, VDC ini kita. Okay, that's why at all time mesti lebih besar. So be larger than the regulated output. So regulated output ni mana? Selepas keluar daripada IC regulator kita. So ini dipanggil regulated output voltage. Okay, ada soalan dekat ni? Ada soalan? Tak ada? Faham yang ni? Ada? Tak ada? Okay, next, I out maximum. Okay, karakteristik dia adalah I out maximum. The output or current may vary anyway from 0 up to this rate maximum output. Okay, of course ada I out maximum lah. Okay, so I out maximum ni dekat kita punya load current. Okay, so dia akan berubah daripada 0 kepada rating. Okay, maksudnya 7805 LM317, so ada data sheet dia. So dia ada data sheet dia. So dia tetap apa-apa komponen pun dia ada limit.
Okay, ada limit. So dia boleh vary, maksudnya awak boleh setting input ni 24 volt mungkin sampai 5 volt, tapi still ada limit lah. So kena tengok balik spec, okay, datasheet berapa maksimum current yang boleh 7805 ni support. So kalau lebih daripada tu dia akan cut off ataupun dia akan dia akan short lah. Dia akan short sebab dah lebih kan. So macam mana pun dia lebih, tak boleh lebih. So dia ada limit juga sebab nak protect circuit ni juga sebenarnya. Okay, sebab kalau kita benarkan 780 ni flow juga, so apa berlaku? So device kita akan rosak. Okay, device kita akan rosak. Thermal shutdown, okay, ni special untuk IC regulator. Okay, IC regulator dalam ni sendiri dia dah ada sensor So maksudnya manufacturer dah develop, dah producekan komponen ni. Okay, so dia dah ada internal sensor yang control dia punya temperature dia. Maksudnya kalau bayangkan daripada 240, okay, daripada 240 volt, so dia nak convert jadi DC 5 volt. So apa yang berlaku? So current ni memerlukan maksudnya dia punya drift current dekat dalam IC ni sangat tinggi tau. Okay, sangat tinggi. Pasal ni dia nak convert ni daripada 24 volt contoh V input yang tinggi, and then nak convert dalam bentuk voltage supply yang kecil. So drift current yang nak flow tu, dia punya comparison between VDC in and V out. Okay, so dia punya drift current tu sangat pantas. Okay, sangat laju. Okay, sangat laju. Yang dia continuous. Okay, macam kita on laptop lah. Okay, on laptop 6 jam. Okay, 8 jam. You guna handphone, charge, mungkin charge 4 jam, 6 jam. Okay, dalam masa 6 jam ni, IC ni, okay, dia on. Okay, so dalam charger kita nak charge 5 volt. Contohlah handphone kita 5 volt. So 240 ni sentiasa menyala dalam masa 6 jam. Okay, dan kalau macamnya macam dimmer light lampu tidur kadang yang kecil tu kan, elektronik tu, okay, kadang sampai 8 jam. So bayangkan IC yang kecil ni nak support, okay, sampai 8 jam drift current dia. So lama-lama dia akan panas. Okay, panas. Sebab apa? Sebab kita punya komponen ni kecil. Okay, tapi nak handle benda yang besar. Okay, daripada 240 nak convert jadi 5 volt. So menyebabkan dia punya IC tu akan jadi heating lah. Okay, akan jadi heating. Okay, so kebiasaannya dia punya range spesifikasi untuk IC regulator ni biasanya antara 125 hingga 150. Maksudnya kalau dia punya amount of heating tu reach above 150 degree, so what happen, the IC will turn off. Okay, itu automatic. Okay, sebab dia nak protect daripada terbakar. But kalau dia tak turn off, so kita punya IC tu cair. Okay, patutnya dah off, tapi dia tak off, dia still on, tapi AC current pun on. Apa yang berlaku, dia akan jadi cair. So cair boleh menyebabkan kebakaran lah, lama-lama terbakar. So dia protect lah. Okay, dia protect. So the output current and voltage drop remain there until the IC has cooled significantly. So sampai dia cool down, okay, sampai berapa, and then dia baru turn on balik. Okay, tu internal punya sensor lah. Okay, internal punya manufacturer yang dah buat. Okay, so kita tak perlulah kaji sampai situ kan. Tapi kita tahu ada sistem thermal shutdown dekat IC regulator. Okay, voltage regulation. Okay, voltage regulation, maksud voltage regulation ni basically secara umumnya nak tahu berapa amount of regulate yang telah digunakan. Okay, berapa regulate yang telah digunakan. Contohnya daripada 24 volt, okay, 24 volt input dan output dia 5 volt. Okay, berapa regulate yang telah kita gunakan. Okay, tapi regulate ni kena masuk load lah, kena masuk load. Kalau tak masuk load, maksudnya tak tahu berapa regulate. Okay, maksud dia macam ni. Okay, kalau nak baca ni boleh je, tak masalah. Tapi saya nak explain dari segi pemahaman yang mudah. Okay, ni regulator. Okay, contohlah V input dia 24 volt V input dia. Okay, V out katalah 5 volt saja. Okay, tapi 5 volt ni tak ada
Ini adalah dia macam convert daripada 24 kepada 5 volt. Tapi 5 volt ni tak sambung ke litar yang korang nak buat. Okey, ataupun device tu. Ini baru power supply circuit sahaja. Okey, contoh laptop. Okey, contoh ni laptop awak. Okey. Ni laptop kan. Okey. So dalam ni kita ada AC cord kat sini. Okey, AC cord kat sini. So kita pun masuk kabel biasa belah sini lah, biasa belah kanan kan, belah kiri. So kita masuk. So kat sini dia dah ada starting power supply punya board PS dekat dalam internal, kita tak nampak. So sangat kecil. Okey. Jadi 240, so dia pun melalui blok tadi. So ada transformer, ada rectifier, lepas tu ada filter, and then barulah ada separate punya VDC. So cumanya dalam laptop akan ada banyak lah dia punya sistem power supply dia lagi power lah, sebab dia split lah. Mungkin ada yang 5 volt, mungkin ada yang 9 volt, and then mungkin ada yang 12 volt, and then kadang-kadang ada juga yang 24 volt. Okay, jadi dia banyak. Okay, dia banyak. So setiap ni dia ada blok dia sendiri. Okay, ni saya bagi gambaran contoh kat sini. Okay, 5 volt ni kat sini. Okay, tak load lagi. Jadi 5 volt ni barulah masuk circuit apa. Contohnya masuk RAM punya circuit. Okay, complicated tak RAM punya circuit dalam ni? Complicated lah. Board punya RAM kan. So 5 volt masuk ke RAM board. 9 volt masuk dekat motherboard. Okay, contohlah, kita pun tak tahulah dalam sistem ni complicated. Okay, 5 volt. So yang dikatakan dah start regulate ni, okay, bila dah letak load kat sini. Okay, so ni VNL. Okay, yang ni dipanggil VNL, no load. So bila dah masuk circuit, kita panggil VFL. Okay, so formula dia akan jadi macam ni lah. Full load voltage, okay, no load voltage. Okay, ni contoh. Jadi VNL, katalah, contohlah, ni contoh, okay, regulate 50 volt. Okay, jadi bila dah masuk circuit, okay, mungkin ada LED. Okay, malah tu ada 2 LED. Okay, so lagi banyak circuit, lagi banyaklah dia punya load. Drop voltage dia lagi banyak lah. Okay, ground. So jadi daripada 50 volt ni, so output kat sini last ending dia kita dapat 48. Okay, jadi kita nak tahu berapa persen yang dah regulate. Okay, ni dipanggil voltage regulation. So kita guna formula ni sajalah yang tadi. Jadi senang kata 50 tolak 48 bahagi dengan 48. Okay, berapa? 50 tolak 48 bahagi 48 darab 100. Dapat berapa persen? Yang kita dah guna regulate dia. Dapat berapa kan? Cuba kira dapat berapa persen? Empat 4.16%. Okey, jadi maksudnya daripada 50 volt ni, okey, 50 volt ni kira ibarat dia macam ni lah. Kalau 50 volt ni memang kita punya supply maksudnya ni dah 100% lah. Jadi supply kita punya sikit. Jadi daripada 100% ni, okey, drop yang kita dah guna adalah 4.16%. Okey. So maksudnya kalau kita tolak kan 146, so baki tu ialah still supply lagi, maksudnya stable lagi lah. Okay, so current ni masih boleh support. Okay, maksudnya kalau lah circuit ni kita tambah, okay, banyak lah contoh, ada LED lagi, lepas tu ada circuit lain pula, okay, katalah ada transistor. Contoh lah ni circuit, macam-macam circuit banyak kan, okay, bla panjang, okay, so drop lagi banyak. So bila drop lagi banyak, so menyebabkan regulation ni akan up. Okay, mungkin akan jadi 10%. Okay, akan jadi 10%. So kat sini, bila orang designer, okay, designer engineer dia akan tengok. So kalau dah lebih 10% consumption of voltage ni, so menyebabkan kadang-kadang kita punya litar keseluruhan ni takut tak stable lah. Okay, sebab
banyak sangat. Okey, banyak sangat supply. So apa efek dia? So bila banyak regulated yang digunakan ataupun voltage regulation ni bila tinggi, so menyebabkan dia punya performance tu dia akan drop lah. Okay, performance tu akan drop. So kalau performance ni kalau boleh kita nak 99%. Contohlah apa-apa benda pun kita nak 99% tapi agak mustahil lah. Okay, agak mustahil. So kita ada plus minus dia kan. Okay, tapi kalau plus minus ni dah lebih 10%, so takut performance kita ni tak smooth lah. Okay, performance kita tak smooth. Okay, jadi biasanya kita nak, so kalau bawah 5% kita dah cantik. Okay, bawah 5% dah cantik. So maksudnya LED terang, tak ada masalah. Okay, maksudnya kalau kita sambung kat DC motor pun, motor tu boleh on dengan bagus, laju je. Okay, tapi kalau banyak sangat skirt, okay, katalah load regulation ni dah tinggi sampai 20%, mungkin LED ni tak terang lah, malap. Okay, LED malap. So DC motor pun akan bergerak perlahan, tak boleh laju lagi. Okay, tu contoh. Okay, ada soalan? Ada soalan? Tak ada, saya stop sini sebab next chapter is about heatsink. Okay, heatsink ni adalah macam satu subtopik baru lah. Kalau nak explain tak cukup masa, so saya nak asingkan masa explanation supaya tak pening lah. Jadi hari ni kita dah tahu pasal karakteristik power supply punya block diagram. Okay, ni power supply block diagram ni memang sampai bila-bila pun sama saja. Ini asas. Zaman saya belajar pun inilah yang saya belajar. Dan hari ni jumpa balik benda yang sama. So ni basic block diagram. Okay. Cuma in terms of industry atau new technology ni macam-macam lah. Okay, tapi asas dia memang yang macam ni lah. Okay, maksudnya kena melalui rectifier, ada filter, and then sudah IC regulator. Mungkin yang sekarang punya teknologi dia dah tak buat macam ni. Okay. Bukan dia tak buat macam ni, dia punya asas sama sebab kita nak convert daripada AC current to DC. Cumanya dari segi ramuan tu dah berbeza sikit. Mungkin sekarang ni dia dah buat dalam bentuk IC packaging terus. Ni PS, power supply, so masuk VDC input, output terus. Tak perlu nak kita pasang rectifier filter, so dia dah embed siap-siap dalam satu sistem. Okay, itu manufacturing punya teknologi lah. Okay. Okay, ada soalan setakat ni? Bateri nak habis pula. Ada soalan? Nak tanya je, tak ada masalah. Tak ada? Tak ada. Okey, tak ada. Okey, so saya nak beritahu sebelum habis kelas. Okey, minggu ni adalah minggu terakhir kelas secara orang kata secara sekejap. Saya buka balik saya punya. Saya dah balik. So hari ni berapa bulan? Hari ni okay, so sekarang ni lah minggu ke-19. So kalau ikut secara formality dia, kita dah habis lah. Okay, tak termasuk praktikal. Tapi sebabkan PKP, so ada extend tu extend dari segi masa lah sebab nak masuk polis. So memang akan ada anjak. Okay, akan ada anjakan mingguan tu. Okay, minggu pembelajaran tu akan ada teranjak sikit. Jadi secara formalitinya minggu ni saya akan habiskan lah dari segi teori. Okay, jadi sementara nak menunggu korang masuk college untuk buat praktikal. Okay, jadi minggu seterusnya ni, okay, minggu depan, so bermula minggu depan. Okay, jadi waktu kelas tu mungkin tak buat secara betul-betul macam kelas yang formal lah. Maksudnya kalau kelas pukul 11, kita start pukul 11. Okay, mungkin kelas tu ikut keperluan. Okay. Terutamanya sebenarnya kita nak bincang pasal lab lah. So start dengan minggu depan. Okay. So awak dah boleh mula fokus buat lab. Okay. Kalau semua ni mungkin yang dah buat, ada yang tak. Okay. Mungkin ada yang buat, kita tak dapat. Okay. So start minggu depan. Okay. Kalau boleh terus buat secara seolah kita nak hantar lah.
Okay, kita nak hantar sebab nanti you all masuk college, kita masa tak lama. Masuk college tu mungkin dalam 2 minggu je untuk settlekan lab untuk praktikal. Okay, jadi awak nanti nak prepare dia punya lab report. Okay, nanti nak print out lah. Okay, macam-macam lah tu. Okay, secara teori macam mudah, datang lab buat. Okay, tapi kadang-kadang masuk lab tu tak semestinya awak buat tu dapat output. Okay, kadang-kadang tak dapat. Okay, jadi memerlukan masa lagi. Jadi kena kena siapkan untuk bahagian simulation dan teori. Okay, jadi saya baru saja hantar tadi satu job sheet baru. Okay, bukan job sheet baru pun sebenarnya, job sheet tu cuma dah di endorse sajalah. Okay, kalau perasan Okay, saya buka lab 4 lah macam tu. Okay, cuma ada sedikit perubahan dari segi tambah-tambahan sedikit saja. Dia punya arahan terpin je, tak ada kena pun dengan gerak kerja yang awak dah buat sebelum ni, sama saja. Okay, jadi result tu boleh digunakan benda yang sama, tak ada masalah. Ini dari segi formality saja. Okay, contohnya kalau daripada lab 1, so awak ada 4 lab, so make sure setiap lab, okay, kalau saya nak go through setiap group, nak tengok satu persatu line ni awak buat ke tak, memang tak cukup masa lah, tak cukup masa. Jadi apa yang saya nak nanti minggu depan, setiap group kalau ada persoalan, ada pertanyaan berkenaan lab, so nanti kita discuss waktu kelas online. Okay, waktu kelas macam ni lah, so waktu kelas dah habis, unit 1 sampai unit 6. So kita nak habiskan yang lab saja. So bahagian simulation dah boleh completekan. Okay, dah boleh completekan. Okay, ada soalan tak setakat ni? Okay, so macam skirt ni awak dah boleh buat dekat multisim lah. Okay, so senang skirt ni. Okay, okay, jadi tak apa kalau kita ada masa sebulan lah, ada masa sebulan. Jadi tak perlu kelang kabut sangat, tapi kita tak boleh tinggal. Maksudnya walaupun tengok macam ada masa sebulan lagi, okay, tapi dalam masa sebulan tu awak ada subjek-subjek lain juga. Okay, jadi janganlah tinggal terus. Okay, make sure setiap minggu ada progress. Okay, ada progress. So kalau boleh siapkan terus, lagi bagus. Okay, lagi bagus. Maksudnya jangan print dululah, tapi awak dah ada data yang awak nak hantar nanti. So nanti bila masuk college, so awak tinggal completekan yang bahagian praktikal sahaja. Okay, praktikal. So construct circuit yang sama, cuma nak dapatkan result. Okay, nak dapatkan result pada table practical measurement. So yang bahagian lain semua dah settle. Jadi nanti bila waktu lab awak dah dapat result ni, so awak tinggal update dengan report yang awak dah buat. So tinggal print dan hantar saja. Okay, faham Ada soalan nak tanya? Ada soalan tak nak tanya? Tak ada. So nanti waktu hantar pada saya mesti guna job sheet yang ni lah, yang dah di endorse, yang saya dah sign dan juga saya punya untuk program. Okay, sebab yang hari tu kita bagi awal lah supaya you prepare saja. Okay, tapi soalan yang sama saja. Okay, soalan dia sama saja, cuma berbeza dari segi format dia sikit dengan dah di endorse, itu sahaja. Okay, ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Ada soalan nak tanya? Tak ada? Tak ada, saya habiskan di sini. Tak ada Hello. Okay, tak ada, itu saja. Kita jumpa esok lah.